Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim bin Baharudin, nombor pendaftaran 0118F1120. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Rosazah binti Ramli yang akan menilai saya untuk pembentangan kali ini. Saya akan membentangkan laporan akhir untuk latihan industri yang telah saya jalani dengan jayanya di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu ataupun KADA. Untuk slide pertama ni ialah latar belakang syarikat. Okey, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu ataupun KADA ini adalah sebuah badan berkanun yang telah disempurnakan penubuhannya pada 30 Mac 1972. KADA ini telah diletakkan di bawah Akta Lembaga Pertanian Kemubu 1972 dan dilancarkan dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Husin, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Mac 1973. Fungsi utama KADA ialah untuk memaju dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial golongan petani di kawasan Kemubu dan sekitarnya. Ibu pejabat KADA bertempat di Kota Baru dan KADA ni mempunyai 6 pejabat KADA daerah di 6 buah daerah di Kelantan. Selain itu, KADA ialah pengelola utama bagi Ladang Merdeka. Ladang Merdeka yang dikelola oleh KADA ni berjumlah 16 buah ladang. Tujuan utama ladang ini diwujudkan untuk meningkatkan daya produktiviti dan pengeluaran hasil pertanian di negeri Kelantan. Next ialah ringkasan aktiviti mingguan latihan industri yang telah saya jalani selama 20 minggu di KADA. Saya ditugaskan di bawah unit pump, bahagian mekanikal dan elektrikal KADA. Banyak aktiviti yang saya lakukan, antaranya memeriksa keadaan pump, mengangkat pump, meleraikan pump, menyelenggara pump, and then mengira stok spare part di dalam gudang. Selain itu, saya menyusun stok yang baru sampai, and then mencatat masalah yang ada pada pump dalam buku pemeriksaan mingguan serta memberitahu staf jika terdapat masalah pada pump. Kerja utama bagi saya selama 20 minggu ialah menyelenggara pump. Untuk aktiviti mingguan yang lain ialah menukar oil filter, menambah minyak hidrolik pada pump, memasang foot valve, and then menukar water separator. Selain itu, menukar minyak pellicin enjin dan mengimpal pipe. Berikutnya ialah ringkasan skop kerja. Tugas utama ialah penyelenggaraan pump dan enjin pump. Untuk melakukan penyelenggaraan pump ni, saya perlu memeriksa keadaan pump serta enjin, and then mencatat segala permasalahan yang ada pada enjin. Jika ada permasalahan, saya akan memberitahu staf. Selain itu, saya menyediakan alatan serta barang yang akan digunakan untuk menyelenggara pump, mengangkat toolbox serta memulakan proses penyelenggaraan. Lepas itu, ketika proses penyelenggaraan, kita akan menukar part yang perlu ditukar, and then memastikan segala kerja mengikut tata kerja yang betul ataupun SOP yang betul. Selepas menukar, kita akan menguji enjin selepas kerja penyelenggaraan, and then kita akan lakukan kembali proses penyelenggaraan jika terdapat masalah. Selepas itu, kita akan mengemas alatan serta barang yang telah digunakan. Skop kerja seterusnya ialah pemantauan stok spare part. Antara langkah-langkah yang perlu dibuat
ialah mengira stok spare part, kemudian mencatat stok yang ada, kemudian mengemukakan catatan yang telah dibuat selepas mengira stok. Selepas mengira, kita akan mengumpulkan catatan kepada judgement lah. Selepas tu kita akan menyemak stok yang baru dihantar supaya betul dan tidak terlebih maupun terkurang. Selepas tu kita menyusun stok mengikut jenis-jenis spare part. Kita susun mengikut rak-rak dia lah. And then kita memastikan semua stok dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Kita akan cek kawasan pengumpulan tu, and then kita cek supaya semua stok yang dihantar dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. So ni adalah contoh-contoh enjin pump yang diselenggara oleh KADA. Kebanyakannya enjin yang dijana oleh bahan api diesel lah yang kita gunakan. So ni antara proses-proses penyelenggaraan yang kita buat. Antaranya proses menukar oil filter dan water separator, proses menukar minyak enjin pump, proses pemasangan pump baru. Next ialah proses memasang foot valve pada paip. Kesimpulan yang saya boleh buat selama 20 minggu menjalani latihan industri di KADA ini ialah latihan industri ini sangat penting dan berguna kerana ianya banyak melatih kemahiran, strategi, pengetahuan serta pengetahuan yang telah kita belajar di politeknik. Di samping itu, banyak perkara yang kita belajar di dalam kelas dapat diaplikasikan semasa menjalani latihan industri. Latihan industri ini menjadi satu batu loncatan untuk pelajar mencari pengalaman sebanyak mungkin sebelum menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Selain itu, bagi saya latihan industri menjadi cabang untuk membentuk keyakinan diri serta melatih diri untuk berfikir secara rasional bagi menghadapi segala masalah yang akan dihadapi pada masa akan datang di alam pekerjaan. Okey, berikut ialah catatan harian yang saya buat. Ini antara catatan harian, and then catatan mingguan serta skor pencapaian yang diberikan oleh SV kepada saya lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Rosazah binti Ramli yang akan menilai saya. Assalamualaikum.